Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So hari ini sahabat-sahabat semua, kita menerima perkabaran yang amat-amat menyedihkan, ya, khususnya seluruh rakyat Sarawak, ya, kerana beberapa hari yang lalu kita difahamkan, ya, Speaker Dewan Negara, ya, dimasukkan ke IGN, dan hari ini pula kita mendengar satu perkabaran yang amat menyedihkan. Jadi apakah perkara itu? Ini yang menarik sahabat semua untuk saya kongsikan bersama dengan anda semua berkaitan dengan pemergian Presiden Dewan Negara, yaitu Mutang Tagal, disahkan telah pun meninggal dunia. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat kenyataan media ini yang saya ingin bacakan kepada kita, yang di-Pertua Dewan Negara Datuk Mutang Tagal meninggal dunia pada jam 11.46 pagi tadi di Institut Jantung Negara di Kuala Lumpur. Pemergian Mutang pada usia 69 tahun itu disahkan pejabat yang di-Pertua Dewan Negara hari ini. Dan menurut kenyataan itu, maklumat lanjut berkenaan pengebumian dan majlis penghormatan mendiang akan dimaklumkan kemudian. Katanya keluarga mendiang Mutang mengucapkan ribuan terima kasih atas kiriman takziah serta doa yang diberikan dan menghargai ruang masa yang diberikan kepada mereka dalam menghadapi masa yang sukar ini. Menurut kenyataan itu, Mutang meninggalkan istri Datin Ho Meling dan 3 anaknya. Sebelum ini, Mutang menerima rawatan di IGN setibanya dari Azerbaijan pada 6 Mei yang lepas. Beliau yang melakukan lawatan kerja di negara itu bermula pada 29 April lepas, pulang lebih awal daripada yang dijadualkan. Dia mengutai delegasi Malaysia ke Forum Dunia mengenai dialog antara budaya yang berlangsung pada 1 hingga 3 Mei di Baku, Azerbaijan. Pada 19 Februari yang lepas, bekas ahli Parlimen Bukit Mas itu dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara. Yang ke-20 menggantikan Tun Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar yang meletak jawatan susulan dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Pelantikan Mutang mencipta sejarah apabila mendiang yang berasal dari Lawas Sarawak menjadi pemimpin pertama dari etnik Lun Bawang dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara. Jadi itu dia sahabat semua berita yang telah pun disahkan oleh telah disahkan, ya, bahwa beliau telah meninggal dunia pada jam 11.46 pagi ini. Jadi kita mengharapkan, kita berdoa semoga keluarga beliau, ya, mampu menghadapi cabaran yang getir ini, dan kita berdoa juga supaya, ya, apa yang berlaku ini, ya, kita harap supaya ianya dapat diterima dengan kekuatan, ya, daripada keluarga beliau itu sendiri. Dan saya percaya ini adalah satu kehilangan sahabat-sahabat semua buat kita semua, ya, apabila beliau adalah seorang yang berbangsa Lumbawang yang dilantik, ya, sebagai Presiden Dewan Negara, yang di-Pertua Dewan Negara. Jadi apapun sahabat semua, kita mengharapkan keluarga beliau terus kuat, ya, dalam menempuhi cabaran ini. Jadi kita habis dengan sedikit update berkaitan dengan perkara itu, dan saya juga ingin memberikan sedikit update, ya, berkaitan dengan surat terbuka yang diterima oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri, apakah sebenar, ya, info ini? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Kami Pertubuhan Masyarakat Sivil, Badan Pemikir dan Kumpulan Mahasiswa menyatakan kegusaran terhadap pelantikan pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya (ISPR) yang baru. Pengurusi sekarang Abdul Ghani Saleh akan bersara pada 9 Mei 2024 sekaligus menjadikan kursi terpenting dalam ISPR akan dikosongkan. Tanggal ini juga kebetulan ulang tahun ke-6 PRU ke-14 yang Malaysia mengalami perubahan secara dramatik, ya, demokratik yang buat pertama kalinya, namun reformasi pilihan raya masih belum menampakkan sebarang tanda-tanda. ISPR, ya, merupakan badan yang utama untuk menjalankan dan mengawal selia pilihan raya di Malaysia, termasuklah mengemaskini daftar pemilih serta melakukan persempadanan pilihan raya. Dua ahli pesuruhjaya ISPR di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan iaitu Sabdin Ibrahim dan Lee Bi Pang dilantik tanpa melalui Parlimen, justru melanggar manifesto baik Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional.
Hal ini tidak boleh diulangi lagi melantik pengurus ISPR yang baru karena risikonya lebih besar katanya. Pengurus ISPR mempunyai kuasa dan budi bicara yang luas untuk memimpin Suruhanjaya dalam menzahirkan rancangan reformasi pilihan raya. Bukan setakat itu saja, pengurus ISPR baru juga akan berhadapan dengan beban baru untuk menyelesaikan isu persempadanan semula kawasan pilihan raya selepas pelaksanaan undi 18 dan pendaftaran pengundian secara automatik. Kedua-dua undi 18 dan PPSA telah menambahkan 6.23 juta pengundi baru ke dalam pendaftar pengundi PRU 15 dan dijangkakan terus meningkat sehingga PRU yang ke-16. Sekaligus memperburukkan pembahagian kawasan tidak sekata di Malaysia. Hal ini menaktijakan ketidaksamaan undi. Sebagai contoh, satu undi di kawasan Bangi hanya mempunyai nilai 1/5 satu undi berbanding di kawasan Sebak Bernam di negara Selangor yang sama melanggar jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan. Agian peruntukan yang tidak setara kepada ahli parlimen, terdapat perbezaan yang ketara antara tanggungjawab wakil rakyat dan pembagian peruntukan yang tidak sama rata. Sebagai contoh, jika setiap MP menerima 100,000 untuk berkhidmat di kawasan mereka, setiap pengundi di Teberau hanya menerima 0.45 sen berbanding RM200 setiap seorang dilabis di negeri Johor yang sama. Jadi katanya kami mempunyai data yang menunjukkan bahwa PPSA dan undi 18 akan terus memperburukkan malaportationment. Susah sebetulnya. Hal ini memerlukan pelanggaran semula kawasan pilihan raya yang boleh bermula sekarang di Sarawak 2025, di Sabah 2026, di Semenanjung Malaysia. Pengurus ISPR perlu memimpin ISPR untuk melakukan persempadanan yang bagi menyelesaikan isu-isu ini. Jika dibiarkan tanpa dicegah, perkara ini akan menyebabkan kekecewaan dan kesinisan sekaligus menghakis penyertaan pengundian. Jadi ini dia sahabat semua, antara jadual yang mungkin menarik ya untuk saya tunjukkan kepada anda semua. Kesan undi 18 dan PPSA terhadap salah pembahagian. Di Perlis nisbah antara kawasan pilihan raya terbesar terkecil pada PRU 5 1.24. Nisbah antara kawasan pilihan raya terbesar dan terkecil di PRU 14 1.21. Kesan salah pembagian teruk, semuanya teruk. Di Pahang, hanya di Pahang yang baik, begitu juga di Melaka, yang lainnya itu semua teruk, sahabat-sahabat semua. Itu antara kenyataan daripada bersih dan mahukan supaya persempadanan semula itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Itu antara perkara yang mereka mahukan. Proses yang adil dan tulus, kata mereka, dalam pelantikan pengurus ISPR adalah demi kepentingan negara, termasuk juga kerajaan. Semua ahli parlimen termasuk pembangkang wajib diberikan ruang untuk menyatakan pandangan mereka kepada pelantikan jawatan utama kerajaan seperti ini supaya dapat mengurangkan persepsi campur tangan partisan di dalam pelaksanaan persempadanan yang akan datang. Bagi mencegah persempadanan pilihan raya menjadi polemik 3R yang dapat membengkak menjadi ISET 2.0, langkah pertama adalah untuk membenarkan proses pencalonan dan pelantikan pengurus ISPR baru yang Diwi Partisan. Keputusan di tangan Datuk Seri sekarang untuk mengumumkan dan melaksanakan reformasi, kata Bersih. Datuk Seri perlu sedar pemilihan pengurus ISPR katanya seterusnya akan membentuk nilai undi untuk dasawarsa yang akan datang. Kami menanti respon Datuk Seri kenyataan bersama, yaitu pertubuhan masyarakat sivil. Gabungan ini antara nama-nama terlalu banyak yang disenaraikan ya, termasuk juga individu. Dan tulisan dan surat ini sebenarnya dihantar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan pelantikan pengurusi SPR sekarang ini yang akan meletak jawatan, bukan letak jawatan lah, habis tempo, habis kontrak. Ya, itu antara apa yang dinyatakan ya oleh Bersih ini. Jadi sahabat semua, terima kasih sekali lagi. Perkara pertama, berita yang amat menyedihkan kita. Kita harap ya, berdoa supaya keluarga mantan ataupun bukan mantan ya, speaker Dewan Negara yang telah pun meninggalkan kita ini dapat menempuh cabaran yang getir ini. Itu daripada saya, dan bagaimana pula dengan anda sahabat semua. Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.